Baik. Qardawi hafizahullah rahimahullah dalam bukunya Khasaisuddin al-Islami ataupun Khasaisul Ammah lil Islam. Qardawi ini ada satu buku yang bagus. Itulah ciri-ciri umum agama. The Major Characteristic of Islamic Religion. Buku ni saya suka baca daripada dulu. Almost 300 pages, hampir 300 muka surat, 260 lebih. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri penting agama. Di mana agama ni tuan-tuan keseluruhan dengan 634 ayat atau 36 ayat dengan berpuluh ribu hadis. Dengan hadis sahihnya, dengan hadis daifnya, dengan hadis marfu'nya, dengan hadis mauqufnya. Itu jenis-jenis hadis lah. Ada kuliah hadis sini? Ada tak? Jarang majlis suruh kuliah hadis ni. Ada kuliah hadis sini? Ada kuliah hadis? Mustalah hadis. Bukan hadis baca hadis hurai. Tak. Ini kuliah tentang hadis lah. Ada hadis sahih. Hadis sahih ni apa ciri dia. Hadis daif. Hadis daif ni apa ciri dia. Hadis palsu ni apa ciri dia. Ada kuliah sini? Tak ada? Ha? Ada? Tak ada? Oh, kena ada Syekh. Oh, payah Ustaz nak faham. Mudah aja. Dan memang kena ada kuliah hadis ya. Maksudnya satu kuliah menjelaskan tentang ilmu hadis. Jadi banyak hadisnya. Menunjukkan bahawa syariat ni pun luas. Kerana nasnya banyak. Quran baik, hadis Nabi baik. Tapi sebanyak-banyak agama tuan-tuan, ia melibatkan ciri-ciri tertentu yang tidak banyak. Qardawi bagi 7 saja. Agama yang tak lari daripada 7 kriteria ni. 7 sifat ni. Kalau ada benda yang bercanggah dengan 7 sifat ni, dia bukan agama. Walaupun orang tu dakwa ia agama. Ya? Pasal otak manusia ni dia bijak. Tuan-tuan ingat agama-agama Yahudi dan Nasrani dulu diubah oleh ulama'-ulama' mereka. Mereka tu bodoh, mereka cerdik. Sebab tu dia boleh ubah agama. Same goes kepada manusia pada hari ini. Kadang-kadang tak ada dalil, itu satu hal. Ada dalil pun mereka boleh manipulate. Jadi, mungkinlah dalam setengah-setengah keadaan kita nak lihat kepada nas dan dalil yang ada. Tapi kita juga perlu melihat kepada ciri-ciri agama yang ada. Kadang-kadang orang guna ayat Quran dan hadis Nabi sebagai dalilnya. Tapi dia bercanggah dengan kriteria umum agama. Kita kena cemok balik. Betul ke tak betul ni? Ya tak? Tapi ada setengah-setengah perkara tidak ada dalil in spesifik. Quran tak ada, hadis Nabi tak ada secara khusus. Tapi dia selari dengan ciri-ciri umum agama. Maka dia diguna pakai. Dan banyak hal hari ni tuan-tuan tak ada dalil in spesifik pun. Betul tak? Tapi kenapa dia diterima? Kerana dia selari dengan prinsip am atau ciri-ciri am agama. Qardawi kata ada 7. Salah satunya ialah asyumul, yakni kesyumulan. Melayu pun syumul ke? Siapa tak tahu? Syumul kot. Salah satu sifat agama ialah syumul. Syumul ni makna agama dia mencakupi seluruh bentuk dan lapangan kehidupan manusia. Dalam istilah bahasa Inggeris kita panggil comprehensiveness. Dan saya masih ingat tahun pertama di universiti dulu, saya dah belajar tentang syumuliyatul din, kesyumulan agama. Keluasan agama atau disebut sebagai the comprehensiveness of Islamic religion. Kita belajar dah keluasan agama. Di mana agama Islam tuan-tuan dia tak sama dengan agama-agama lain. Memang tak sama. Kita bukan nak menghina agama lain, tidak. Tapi realitinya begitu. Mana ada satu agama yang mengajar kita semua hal? Tak ada. Hatta agama-agama yang asalnya Islam pun, samawi seperti Yahudi, Nasara, nak lawan Islam, no. Tak boleh challenge. Sebab itu ada golongan non-Muslim yang belajar Islam. Dia panggil Al-Mustashrikun, Orientalis. Dia alim tentang agama, tapi dia tidak Muslim. Ada tuan, apa tak ada. Ya. Kita orang Islam pun jahil agama. Dia orang bukan Islam tapi alim agama. Cuma dia tak masuk Islam lah. Dia belajar agama sebab memang dia nak belajar. Dia tahu agama Islam ni agama yang bagus dari sudut peraturan hidup. Maka dia belajar. Ala kulli hal, ada satu ciri dipanggil keluasan agama. Islam ni dia ajar semua benda. Wahyu yang Allah Ta'ala turun, dia mencakupi banyak hal. Islam ajar kepada kita ibadat. Tuan-tuan semayang ni ibadat. Begitu juga tuan-tuan puasa. Ramadan lah terutamanya. Ibadat. Di mana ia mengatur peraturan antara kita dengan Tuhan. Selain daripada kita nak memenuhi atau mentaati Allah, ia juga untuk mengisi jiwa-jiwa kita. Jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan lihat mana-mana agama pun, dia ada ibadat-ibadat dia yang tersendiri. Pasal apa dia buat ibadah tu? Mungkin dia nak taat perintah Tuhan, menerusi kitab dia apa itu ini, tapi nak mengisi jiwa-jiwa mereka.
Dan kebiasaannya orang yang beragama walaupun dalam agama lain, dia bagus dalamannya. Ya. Islam lebih-lebih lagi lah. Ibadat ni nak ajar kita ni kerohanian, nak isi jiwa-jiwa kita. Baik. Islam juga ajar tentang kemasyarakatan. Bukan Islam nak baik kita seorang aja, tapi dia nak baik keluarga kita. Awak maya bagus, mari 5 kali satu hari kat masjid. Asal datang masjid je tengok muka awak. Asal datang masjid je tengok muka awak. Asal tengok muka awak je datang masjid. Tapi keluarga tunggal langgang. Ya tak? Awak mari masjid, anak awak merempit. Awak mari masjid, isteri awak tak pergi mana-mana dengan tak tutup aurat dah seumpamanya. Jagalah sikit family tu. Oh, saya nasihat dah isteri saya, Ustaz, dia tak dengar. Apa yang saya boleh buat? Oh, bos saya tek. Relax dulu. Baru enjin nak panas ni. Puasa bukan nak pergi makan pun. Ada makan tak? Tak ada kan. Baru setengah jam. Balik tadi kan. Jadi keluarga mesti betul lah. Take care lah sikit dengan our own family. Ya tak? Pergi berdakwah sampai ke India, sampai ke Pakistan, tapi tinggalkan keluarga tunggal langgang. That is not Islam. Dan itu yang ditegahkan oleh Qardawi Hafizahullah dalam bukunya. Awak sebagaimana jaga diri awak, awak dengan Tuhan, awak juga kena jaga keluarga awak. Dan Allah pun Ta'ala pun kata, ya alladziina, macam mana ayat tu? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Islam ajar kita. Tuan-tuan belajarlah dalam fiqh kekeluargaan. Of course lah dalam fiqh munakahat. Fokus jugalah bila ustaz-ustaz mengajar fiqh berkenaan tentang bagaimana menguruskan keluarga dengan baik. Bacalah buku-buku pengurusan keluarga yang ditulis oleh ulama-ulama moden, khusus dalam bab tarbiyatul azwaj wal aulad, pentarbiahan anak-anak dan juga isteri-isteri. Bacalah atau rujuk juga buku-buku itu. Islam ajar tentang kemasyarakatan, sosial ajar. Ya, dan Islam juga ajar tentang kehartaan. Konteks hari ini kita panggil muamalat lah. Cuma muamalat ni dia ada skop-skop tertentu. Secara umumnya ada 4 skop lah. Ada skop yang besar. Selain ibadat semua muamalat. Kemudian ada skop yang sempit sikit. Muamalat hanya tertumpu kepada kekeluargaan dan kehartaan. Kemudian ada yang sempit lagi. Dipanggil muamalat tu ialah kehartaan sahaja. Dan ada yang lebih sempit lagi. Kebiasaannya pada hari ini bila sebut muamalat kita lebih memfokus kepada hal-hal yang bersabit dengan perbankan dan kewangan Islam. Saya pun ada ajar di satu masjid di Meru. Itulah fiqh riba lah yang menjurus kepada kontrak-kontrak, akad-akad, praktis, amalan yang dilakukan di perbankan dan kewangan Islam. Ya. Tapi tak apa.